Tadi. Ah, Kita okey. dengar. Okey, right. So, kita sambung terus kepada hadis yang kita nak baca hari ni. So, hari ni adalah hadis yang sama daripada minggu lepas lah. So, saya ingat dalam 3 minggu lah, 3 sesi dah kita dah baca hadis ni. Saya ingat insyaAllah ni yang last lah. Tapi sebenarnya, semalam saya duk fikir-fikir, saya nak letak case study. Tapi saya ingat tak apalah sebab case study tu macam terlampau ilmiah lah. Saya nak cerita tentang bid'ah. Bagaimana ulama' bincang secara ilmiah tentang bid'ahnya ataupun tidak bid'ahnya ataupun sunnahnya kunut subuh. Sebab kita setiap hari pagi memang kita akan kunut subuh lah kan. So, saya nak bincang tapi saya fikir tak apalah nanti kemudian lah. Hari ni kita tengok apa yang materi yang saya dah buat dalam minggu lepas lah untuk kita kaji lah ataupun untuk kita belajar hari ni. So, kita baca hadis ni secara penuh. Cuma yang last ni kita nak fokus pada hari ni. Hadis 28 daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Maknanya dalam majlis tu, sebelum Nabi sebut hadis ni, sahabat-sahabat tengok tu Nabi macam, kita kena imagine lah macam Nabi duk cerita, macam sedih lah, macam ada emosi banyak lah Nabi cerita, macam Nabi cerita benda yang besar-besar lah kan. Macam tu lah sahabat rasa. Macam kita lah, macam mak kita, ayah kita, katalah dia dah tua, kata tiba-tiba dia cakap benda-benda yang sangat serius, kata abah ni, alamak, terasa kat jiwa kita kan, sebab dia tahu, kita pun tahu dia dah berumur kan, kita rasa abah ni bagi nasihat ni, alamak, kita rasa lah macam tu. Sama juga macam Nabi dia sebut-sebut tu, sahabat rasa alamak, macam Nabi ni nak bagi wasiat ni, maknanya penghujung ayat dia lah, macam tu lah lebih kurang. Jadi sahabat pun tanya Nabi, wahai Rasulullah, seolah macam nak berpisah lah kita ni kan. Nabi bagilah nasihat kepada kita ni, macam itulah maksud dia. Rasulullah SAW bersabda, saya nasihatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak takwa lagi kan. Sentiasa ayat takwa ni, perkataan takwa ni akan ada. Cuma sayanglah kalau kita tak faham maksud dia dan kita dengar masuk kiri keluar kanan je kan. Hari ni Khatib akan sebut juga ittaqullah kan. Tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, seorang hamba. Maknanya daripada golongan yang rendah lah, tapi dia diangkat sebagai pemimpin. Macam kita hari ni kan tengok, kita suka, bukan kita lah, tengok pada Facebook ataupun kepada media sosial yang lain kan. Kita suka pelekehkan orang, tengok orang tu terpelekehkan orang lain. Ataupun orang bagi dakwah mufti ke apa yang bawa dakwah yang sunnah. Kita pelekehkan orang tu, dia macam Imam, saya nak sebut seorang ulama, terlintas dalam fikiran saya sekarang kan. Kalau kita baca hadis ni, ada banyak hadis yang ditulis, disahihkan oleh Albani rahimahullah. Disahihkan oleh Albani kan. Albani tu, dia memang daripada Albani kan. Dia ni memang tokoh ulama hadis yang terkenal lah dia, sebab dia banyak verify atau review hadis-hadis. Dia memang kehidupan dia hikmatkan diri dia tu untuk verify hadis. Jadi golongan yang tak suka kepada hadis-hadis yang dia sedang amal tiba-tiba jadi bid'ah, jadi tidak sunnah kan, dia dalam konteks bid'ah tu, dia kutuklah, dia marah kepada Syekh Albani. Syekh Albani dah meninggal lah, tahun 80-an dulu dah meninggal. So Syekh Albani ni, dia kerja dia nak cari duit makan kan, macam juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau kita dengar sirah dia. Masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq nak dilantik menjadi khalifah tu, ini dalam sirah, dalam kitab yang saya baca. Sayyidina Abu Bakar ni bawa nak pergi ke pasar, nak berniaga. Dia dah lantik khalifah ni. Sayyidina Umar tanya, nak pergi mana? Kan dia baru dilantik jadi ketua negara kan. Dia kata dia pun nak cari duit makan juga. Sayyidina Umar kata tak apa, kita ambil Baitul Mal tu lah, kita bagi gaji. Baru Sayyidina Abu Bakar. Maksud dia nak berniaga lah, nak cari duit, nak tanggung jugalah. Sama juga dengan Syekh Albani ni, dia adalah dia buat jam, dia baiki jam. So orang yang benci dia ni, yang kalau tengok sikit, Syekh Albani kata dhaif, marahlah kepada hadis tu dhaif. Apa dia buat? Dia pelekehkan orang tu. Dia pelekehkan. Pemimpin ni termasuk dengan pemimpin ulama-ulama kita lah. Ustaz-ustaz kita kan. Yang orang yang mengajarkan kita, orang yang jadi ketua kepada kita kan. Dia pelekehkan. Dia kata apa orang? Alah buat jam je. Bukannya pandai agama. So benda-benda macam ni Nabi larang lah. Kita tak mau. Walaupun orang tu tukar sampuk sampah. Tapi dia ustaz mengajar benda yang sahih. Kita respect dia. Dan kita tak boleh lah kita nak pelekehkan benda-benda yang dia buat. Padahal orang sampuk sampah tu lagi mulia daripada kita. Sebab dia buat benda, dia sedang perbaiki kehidupan kita kan. Macam tu. So Nabi kata, tunduklah, patuhlah kepada pemimpin walaupun dia seorang hamba.
Kerana di antara kalian yang masih hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya berbeza pendapat. Macam inilah berbeza pendapat. Tapi tak rasalah kalau kita bukan dalam duduk dalam di kalangan orang agama ataupun dalam dakwah, tak rasa. Bila kita masuk nanti kita akan rasa. Banyak sangat berbeza pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada ajaranku dan ajaran Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Khulafa' Ar-Rasyidin adalah 4 khulafa' itulah. Khulafa' Ar-Rasyidin lah kat sinilah saya tulis kat bawah tu kat belakang ni. Sebab apa Nabi dah ajar dia, Nabi dah vet through, Nabi dah didik dia, Nabi dah mentor dia sampai dia, Nabi kata dia ni orang 4 orang ni adalah orang yang memang boleh ikut hukum mana pun. Takkan dia buat benda silap. Macam itulah. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan. So hari ni kita nak fokus kat sini lah. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan kerana semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis ni adalah hasan lagi sahih. Imam At-Tirmizi kata. So dalam hadis ni kita baca juga lah ambil iktibar summary dia. Nabi ni bagi nasihat yang buat sahabat ni nak keluar air mata seolah wasiat terakhir Nabi. Nabi kata pertama takwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah Nabi kata. Nombor dua patuh pada pemimpin, taat pada pemimpin walaupun di kalangan hina yang rendah. Tapi 2 minggu lepas saya sebut ketaatan tu kepada perkara yang betul saja, yang ma'ruf saja. Benda yang maksiat kita tak taat. Kita tak akan taat. Benda yang maksiat kita tak boleh taat. Contoh tiba-tiba ni contoh je. Tak kecil hati kata tiba-tiba bos kita suruh isap rokok ataupun buat tempat orang untuk isap rokok. Tak boleh lah, mana tu tak boleh taat. Betul benda maksiat ataupun dia buat program yang bercampur maksiat. Sehingga kan ulama kata majlis kahwin yang bercampur dengan maksiat, kita tak wajib hadir lah. Sehingga ada macam tu lah maksud. Tapi wajib untuk pergi untuk hadir lah. Walimatul urus tu kan kena hadir. Tapi bila ada bercampur dengan benda maksiat, kita boleh tak hadir, maksud macam tu. Sama juga kat sini. So kena patuh pada benda-benda yang makruf saja, benda-benda maksiat tak boleh patuh. Sebab kalau kita patuh, habislah iman kita kan. Walaupun kita benci. Yang paling teruk, kita tak benci, kita redha dengan benda tu. Kita pun dapat dosa sekali. Akhir zaman, banyak beza pendapat. Banyak pendapat berbeza. Ini di kalangan kita, kalau kita masuk dalam, letak sikit je kaki ke dalam aliran agama ni, masuk dalam grup-grup agama, penuh dengan berbeza pendapat. Tapi Nabi kata, yang paling benar 4 ni lah. Ajaran Nabi, ajaran 4 ni. Tapi ada hadis lain Nabi sebut, yang 4 ni memang sekarang dah jadi ghuraba, dia panggil golongan yang sedikit saja ini yang mengikut benar-benar mengikut salafus soleh ni. Kita panggil yang 4 ni adalah salafus soleh. Golongan yang pertama, yang 4 generasi pertama ni antaranya Nabi, 4 sahabat, anak murid pada sahabat Nabi dan anak murid pada sahabat Nabi. Dia panggil sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tu 3 generasi pertama tu lah. So 3 generasi pertama ni adalah generasi yang terbaik daripada hadis Nabi yang sahih. So kita kena letak dalam aim kita memahami agama daripada awal ni. Pentingnya ilmu ni kan, memahami agama ni kita patut letak benchmark kita adalah kepada 3 generasi pertama tadi. Yang benar-benar apa yang dia orang bawa, bukannya daripada apa orang sebut. Kadang orang sebut nama je. Saya pernah jumpa, saya banyak kali cerita dah. Orang yang bawa ajaran sesat tu, Wahdatul Wujud. Dia kata dia ikut Umar, dia ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sangat-sangat jahat perkataan dia. Sangat-sangat jahat perkataan dia. Sangat-sangat jahat dan jahatlah perkataan dia tu. Tidak begitu. Sayyidina Umar, Sayyidina 4 Khulafa' Ar-Rasyidin ni adalah orang yang benar-benar mengikut ajaran Nabi SAW. So, dia telah mencemarkan, dia telah menuduh imam yang besar kita sesat sebenarnya. Teruklah orang tu. Tapi itulah golongan sesat ni, macam mana kita nak tahu daripada faham agama. Last sekali jauhi bid'ah. Bid'ah semua sesat. So kita nak fokus yang ni. Kita tengok material saya kejap ya. Okey, ni yang takwa ni, saya ulang lagi kot yang takwa ni. Supaya kita boleh appreciate lah benda yang imam sebut, ustaz sebut kan, yang Allah selalu sebut dalam Quran ni, kita baca kan. Ayat takwa tu, so kita kena tengok. So takwa ni kalau ikut daripada faham saya lah, takwa ni tengok dalam ni supaya kita boleh mudah faham. Kita buat benda yang wajib dan sunnah dalam ni, dalam konteks yang bulat dalam ni, tinggalkan benda yang meragukan. Kita jadi warak ni, maksud dia daripada hadis Nabi ni, Nabi kata, tinggalkan segala yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. So tinggal benda yang ragu ni, benda yang ragu contohnya macam mana tak? Rasa macam tinggalkan. Biar warak lah. Macam tu. Biar jadi warak. Biar takwa lah atas takwa. Kita tengok macam ada hukum boleh tak boleh ke? Boleh ke tak ni? Tinggalkan. Macam mana? Tinggalkan syubhah, khilaf, keraguan tak pasti ni. Terutama dalam bab akidah kan. Contohnya dalam bab akidah ni orang kata boleh. Saya ikut lagi lah benda yang akidah ni. Ada setengah-setengah golongan agama ni dia kata boleh minta, boleh sebut nama orang yang sudah mati.
untuk berdoa kepada Allah. Kita kata atas keberkatan wali-wali sekian ataupun atas keberkatan siapa-siapalah nama yang kita angkat kan. Kita minta kepada Allah supaya Allah bagi kita lebih rezeki ataupun supaya Allah semua ni. Hadis tu hadis yang ada khilaf, tapi beratnya hadis tu kepada dhaif. Beratnya hadis yang orang tu ambil tu kepada dhaif. So macam mana kita nak buat? So kalau ikut dalam takwa kita tinggalkanlah benda tu. Sebab nombor dua, sebenarnya kalau kita tengok faham dakwah Nabi SAW di Mekah dulu, benda tu yang Nabi basmi sebenarnya. Kalau kita tengok dakwah Nabi di Mekah dulu, benda tu yang Nabi basmi sebenarnya, yang Nabi tentang. Orang menggunakan perantara untuk minta kepada Allah. Itu yang Nabi benteras tu. So bagaimana mungkin kalau kita faham agama, faham lagi kan. Bagaimana mungkin kita faham agama, kita kata boleh. Mata hadis tu dhaif dan kita kata boleh. Kita ikut sebab apa? Ustaz kata boleh. So sepatutnya kalau bab takwa di bab warak ni kita tinggal, bahaya ni. Dahlah bab akidah kan. Kalau kita faham lah. Dahlah bab akidah. Kalau bab fiqh ni, taklah, maknanya ringan sikit lah. Tak adalah dosa dia sampai dosa boleh pergi pada syirik kan. Ataupun mendekati syirik. So benda macam tu kita kena betul-betul berhati-hati. Dan berhati-hati tu adalah warak lah. Dan takwa ni termasuk dalam keadaan berhati-hati tadi. Nombor tiga, tinggalkan yang makruh. Makruh ni tinggallah kalau kita nak bertakwa kepada Allah. Dan kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Sebab bila Nabi tak buat kan, walaupun dia dhaif, walaupun dia makruh, Nabi tak buat. Cintalah kita kepada Nabi. Kenapa kau tak buat? Nabi tak nak, Nabi dalam hadis tu Nabi larang ni, walaupun dia makruh. Kita sukanya sebab dia sayang Nabi kan. Kalau macam mak kita lah, mak saya tak suka ni bau macam ni. Walaupun boleh pun bau tu lah. Taklah busuk sangat kan bau tu kan. Katalah kita makan something, taklah busuk sangat. Tapi mak kita tak suka kan. Sebab cintanya kita kata pada mak kita kata, aku tak nak makan benda ni. Sebab bau lah, mak saya tak suka sangat. Sebab cinta. Macam juga Nabi. Benda-benda yang makruh walaupun boleh pun. Tapi kita letaklah kecintaan kita kepada Nabi SAW tu, kita zahirkan daripada perbuatan kita tu. Sebagaimana seorang sahabat Nabi kan. Siapa saya tengok nama dia memang buat apa yang Nabi buat. Berjalan pun ikut cara Nabi. Sebab nak zahirkan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So makruh ni kalau boleh kita tinggalkanlah. Tapi ni level tinggi lah kan, sebab kadang-kadang kita yang ni pun kita masih lagi fumble kan sajalah kot. Wajib, kadang-kadang sunnah lagi lah, sunnah ni fumble lagi. Tapi kita cubalah sedikit-sedikit sebab perjalanan kita ni, surah, kalau kita tengok surah Al-Fatihah kan, Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim tu jalan. Kita nak berada atas jalan yang benar. Memanglah sebagai manusia kita akan tergelincir. Kita tak boleh buat 100%, tapi at least jalan tu dah betul lah. Sebab itu yang paling yang disarankan oleh Allah dalam kita baca surah Al-Fatihah tu, dan kita duduk baca kan, kita minta benda tu kan. Kita duduk atas jalan yang benar, ataupun kaedah kita dah dah betul dah. Manhaj kita dah betul dah. Kan kita faham dah takwa ni jangan buat ni. Dan betul lah tu. Mengikut apa yang kita duduk baca dan kita minta dengan surah Al-Fatihah tadi tu. Nombor 3 yang haram ni, kita tinggal teruslah yang haram ni. Cuma nak tahu benda ni melalui ilmu. Terutama yang kat sini ni, yang syubhat ni yang banyak ni. Syubhat ni banyak sebab apa? Contoh yang saya buat minggu lepas tu, ada orang yang ini kan, yang sesat pun ada orang agama pertahankan. Syubhat nampak, kalau kita tak faham, boleh. Cuba kita tanya, saya pernah post benda ni dekat dalam grup-grup lah, tapi orang memang dia ingat betul lah. Sebab ramai orang buat benda ni, orang ikut kan. Kalau orang lama-lama yang berkecimpung dalam agama, mana ramai orang buat. Ada sahabat tanya pun saya pasal ni. Saya tunjuklah yang memang dia, inilah saya tunjuk memang difatwakan sesat. Okey. Takwa insya-Allah, supayalah kita fahamlah takwa ni dan kita boleh amal lah. Ada kita bukan faham dari sudut teori ya. Bila orang sebut takwa, kita boleh terfaham. Okey, orang sebut takwa, aku kena takutkan Allah, aku kena jauhi benda haram, aku kena jangan buat benda makruh pun. Kalau kita nak buat apa, ni makruh ke tak? Jangan boleh tinggalkanlah. Yang warak ni pula macam peliknya, ada khilaf lah, cari benda yang keluar daripada khilaf. Yang paling sahih tahu apa? Macam itulah. Macam terutama bab akidah. Yang tak pasti tu jangan buat kan. Nombor 3 ni, yang last sekali memang buat yang wajib dan sunnah. Fokuskan yang banyak kat sini lah. Okey, kita pergi kepada bid'ah. So 2 minggu lepas lah kita dah cerita tentang definisi bid'ah. Kita ulang lagi, ada 25 minit sempat insyaAllah. Sekejap. Definisi bid'ah ni adalah kitab ni, Al-I'tisam ni, Imam Syatibi ni, imam mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Menurut bahasa Arab, sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Menurut syarak, ini yang kita nak tengok lah, maksud menurut syarak.
Imam Ash-Shatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam mendefinisikan bid'ah sebagai jalan dalam agama yang direka-reka. Bentuknya merupakan syariat dan dilakukan dengan tujuan untuk berlebihan dalam beribadat kepada Allah. Reka ni maksudnya tak dalam hadis lah. Reka ni maksudnya tak dalam hadis. Tetapi saya ada buatlah kat sini 2 minggu lepas kan. Inilah daripada kajian saya lah, inilah sebab-sebab jadi bid'ah. Kita spend masa sikit kat sini. Kalau ada soalan boleh tanya teruslah. Pertama, dia dhaif. Kebanyakan orang nak pada agama ni, dia tengok pada dia dhaif. Kadang-kadang tak salah dia pun. Ada dhaif yang palsu ni kadang-kadang. Sebab mereka ni, kita lah ambil daripada imam-imam kita lah kan. Macam Imam Nawawi, contohnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, kita ambil lah daripada kitab mereka. Tapi kita tak tahu pun. Dan Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan Imam Nawawi pun, dalam kitab mereka ni, dia tak tahu pun benda tu palsu pada sangkaan dia. Pada ijtihad dia buat pada ketika tu, hadis tu ada hadis sahih. Dan kena ingat dia orang ni bukannya pakar dalam bidang hadis, dia orang ni dalam bidang lain. Macam Imam Nawawi dalam, dia pakar dalam bidang fiqh. Imam Syafi'i dalam bidang fiqh juga, dan Imam Ghazali tadi dalam bidang tasawuf. Kena ingat, Imam Ahmad Hanbal adalah pakar dalam bidang hadis. Imam Bukhari pakar dalam bidang hadis. So, imam dalam bidang hadis, mereka pakar dalam bidang mereka. Imam lain, dia ada ilmu tu pada tu certain extent. Maybe kita letak dalam kategori range lah supaya kita faham kan. Contoh, imam hadis ni, contohnya Ibn Hajar Al-Asqalani kan. Ataupun Imam Ahmad bin Hanbal kan. Yang dikatakan Imam Ahmad Hanbal ni, dia hafal 1,000,000 hadis. Banyak gila dia hafal hadis lah. Menunjukkan hebatnya dia lah. Kita kata maybe imam hadis ni, dia dalam kategori 95% ke atas lah. Kalau kita letak dalam kategori markah. Imam mazhab fiqh ni maybe dalam 70 ke 80. Mana ada lagi gap yang dia tak tahu. Macam tu lah. So tak semua hadis yang dia letak dalam kitab dia tu sahih. Macam tu. So kita kena faham macam tu. Saya sebut ni tidaklah kita merendahkan imam-imam. Kita tak. Cuma saya nak sebut dari sudut ilmiah supaya kita faham. Dan kita tak maulah taksub kepada tokoh. Kita nak yang paling ultimately kita nak ambil apa yang paling sahih daripada Nabi dan juga Khulafa' Ar-Rasyidin tadi kan, yang Nabi sebut dalam hadis yang kita baca tadi. So hadis dhaif dan hadis palsu ni memang punca yang besar. Tapi hadis palsu ni memang ada orang reka betul-betul lah. Saya dengar syarah ustaz saya tentang hadis palsu. Antara orang yang reka hadis palsu ni, yang paling besar adalah sebab politik. Politik ni adalah sebab mungkin berlaku nak ambil kuasa, dia akan puji pemimpin mereka, dan juga yang paling besar adalah Syiah lah. Syiah banyak reka hadis palsu untuk kepentingan politik dia. Okey, tu hadis. Dan juga hadis-hadis lain tu adalah hadis tu, ada juga hadis-hadis yang palsu yang direka kepada untuk orang minat agama, supaya orang mengaji, supaya baca Quran banyak. Dia reka hadis palsu banyak. Ada seorang pereka hadis palsu ni, saya tak ingat nama dia. Dia kata dalam dia punya testimoni tu, tapi dia kena hukum pancung lah di kerajaan zaman dulu ni, kerajaan khalifah apa saya tak ingat. Dia kata aku telah reka 4,000 hadis. 4,000 hadis dia reka hadis palsu. Sebab apa? Aku tengok pada zaman aku, tak ada orang yang, bila orang dah tak minat mengaji, baca Quran, aku reka hadis palsu supaya orang baca Quran. Kalau orang tak minat solat sunat, dia akan reka hadis palsu untuk minat solat sunat. So kena hati-hati, banyak orang reka hadis palsu. Dan tadi yang saya kata, Imam Ahmad Hanbal kan, dia hafal 1,000,000 hadis. Dalam kitab dia ada dalam, saya rasa 16,000 hadis je dalam kitab dia. Kitab Musnad Ahmad tu ada 16,000 hadis saja. So bayangkan mana lagi tinggal 900,000 hadis plus tadi tu kat mana. Menunjukkan yang lain tu adalah palsu dan dhaif. Menunjukkan macam tu. Palsu dan juga dhaif yang sangat berat lah maksud dia macam tu. Nombor 3, rekat manusia tokoh agama. Yang ni tokoh agama ni yang dia mimpi lah buat salawat yang saya sebut itu. Contohkan yang salawat Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu tu adalah rekaan orang tu. Rekaan tokoh agama tu. Kita tak boleh, jangan buatlah, sebab dekat dalam tu ada Nur Muhammad sallallahu tu memang ada benda daripada hadis palsu. So kita tak boleh buatlah sepatutnya. Nombor 3, nombor 4 punca bid'ah ni kita ikut je. Kita ikut tanpa faham lah maksud dia. Nombor 5, amalan turun-temurun. Ada amalan agama ni, bukan amalan adat yang tak ada kaitan dengan agama, buat je tak ada apa. Ni amalan agama yang turun-temurun, yang kita bawa. So jadi punca bid'ah. Nombor 6, tajuk dengan tokoh. Sebab memang ada di kalangan golongan agama ni, dia memang diajar untuk mengangkat guru lah. Guru, mursyid lah dia kata. Dia jenamakan lah saja.
dia letak nama-nama yang pelik-pelik lah, sebab ada antaranya memang ambil aliran yang kata yang banyak peringkat manusia tu lah. So, lepas tu adalah cerita-cerita yang cerita-cerita apa ni, ajaib-ajaib tentang guru-guru mereka. Supaya nak justify apa yang dia buat, yang bid'ah dia buat tu, nak ceritanya guru ni rapat dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bagi dia kelebihan. Macam tu lah nak cerita. Tapi dia buat amalan bid'ah, macam tu lah, jadi konflik. Tapi orang tak tahu tu bid'ah. Tapi bila orang datang bawa dalil, dan akan ada konflik kat situ lah. Last sekali ni kejar makrifat palsu, fadilat palsu lah. Tapi fadilat palsu ni boleh jadi dalam semua benda ni lah. Selalunya dalam hadis dhaif dia palsu lah banyakkannya. Cuma saya nak tekankan kat sini yang hadis dhaif ni, kan ada kita kata fadilat amal kan. Boleh beramal dengan hadis dhaif boleh. Iaitu memang ada dalam kitab Imam Nawawi pun sebut, dan juga Ibn Hajar Al-Asqalani pun sebut. Itu imam besar Ibn Hajar Al-Asqalani ni adalah dipanggil imam hadis lah. Dia ni memang pakar hadis. So dalam kitab dia memang ada letak hadis dhaif, boleh kita amal. Tetapi dengan syaratnya adalah sudah ada hadis sahih lain yang kata amalan tu boleh buat. Hadis dhaif ni cuma cerita fadilat bagi semangat. Contoh ada hadis dhaif cerita tentang selawat hari ni Jumaat kan, selawat. Banyaklah selawat hari Jumaat ni contohlah. Banyakkan selawat hari Jumaat, fadilat dia A B C D contoh. Tapi hadis sahih dah sebut dah, memanglah ada fadilat solat hari Jumaat. Memang Nabi anjurkan supaya solawat hari Jumaat. Kalau nak beramal pada hadis dhaif tu boleh lah. Tapi kalau kita lah kan, apa? Kenapa nak ambil hadis dhaif? Ambillah yang sahih terus. Sebab pergi kepada kecintaan kita pada Nabi tadi kan. Memang dah sahih Nabi sebut. Kenapa nak ambil yang Nabi, kemungkinan Nabi sebut? Ambillah yang dah sahih Nabi sebut. Kan, sepatutnya macam tu lah kalau kita tengok hierarki priority yang patut kita letak lah. Sepatutnya kita buat macam tu. Okey, ni punca bid'ah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. 2, 4, 6, 7 yang saya letak daripada pemahaman saya lah. So, ini saya ambil perkataan bid'ah yang kita baca awal tadi. So, kalau rakan-rakan ada soalan nak tanya, terus masuklah kita buat two ways communication lah. Kalau ada, kalau tak, saya pergi kepada next slide. So, saya bawa ayat ni, yang kita duk baca setiap hari ni. Sebab ni dekat dengan kita kan. Solat sunat pun baca, solat fardu pun baca kan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kita katakan, kita minta dengan Allah ni tetap hari minta, tunjukilah kami jalan yang lurus, kan disebut kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kan. So, saya ambil daripada jalan lurus antaranya adalah tadi yang saya sebut tadi, yang jalan Nabi dan juga Khulafa' Rasyidin. Ini yang Nabi sebut lagi. Tentang benda yang sama je. Kita baca hadis ni, dan hadis ni juga ada cerita tentang perpecahan dan juga apa benda yang patut kita ikut. Golongan mana yang patut kita ikut. Manhaj mana yang patut kita ikut. Kaedah siapa yang patut kita ikut. Jalan mana yang patut kita ikut ni, yang ihdinas siratal mustaqim ni. Mana yang patut kita ikut. Saya ambil daripada hadis ni. Tapi, fahamlah, kat bawah ni memang ada, kalau kita tengok dalam kitab Tafsir Ibn Kathir ada bawa maksud, ada hadis lain yang cerita tentang, selepas ni ada disebut tentang bukan jalan-jalan yang dimurkai ini, kurniakan iman ni orang-orang beriman lah, dekat atas ni yang saya nak sebut ni lah, golongan sahabat ni semua ni lah. Yang dimurkai ini adalah golongan Yahudi, golongan yang berperangai seperti perangai orang Yahudi, yang Allah bagi agama langit yang benar, lepas tu dia orang rosak agama dia. Dan ada perangai-perangai, ada karakteristik mereka yang telah merosakkan agama mereka. Bukan jalan yang sesat ni adalah orang Nasrani hari ni. Sebab karakteristik antaranya orang Nasrani ni, dia ikut je ustaz dia. Dia ikut sembrono je apa yang orang agama dia kata. Tengoklah orang Kristian hari ni kan. Dalam kitab dia kata tak boleh minum arak, dia minum arak je. Sebab orang agama dia pun peduli apa kan. Macam tu. Orang agama dia pun memang sesat. Dia ikut je sembrono. Yang atas ni, dia murkai ni orang Yahudi dia cerdik, dia sombong. Walaupun kitab dia kata ada ABC, dia sombong. Macam juga ketika Nabi di Madinah dulu kan. Nabi bawa, kan Allah sebut dalam Quran tentang orang Yahudi ni tahu Nabi sebagaimana dia tahu anak-anak dia. Perangai anak-anak dia. Mana banyaklah kita sebut tentang perangai Rasulullah SAW. Bila Rasulullah datang, dia tolak. Sebab apa? Rasulullah bukan di kalangan orang Yahudi. So, dia orang ada masalah kat situ. So, kita tak mau ikutlah. Cuma saya nak fokus kat sini, nak relate dengan hadis ni. Sebab adalah kalangan kita pun tahulah benda ni. Saya nak bagi disclaimer lah. Maksud dia,
nak cerita hadis ni bukanlah specifically cerita tentang yang ni, cuma saya nak relate dengan antara jalan yang lurus ni adalah dia ada dalam hadis yang saya nak baca ni. So, saya baca hadis ni daripada sahabat Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Nescaya umatku akan ditimpa oleh apa yang telah ditimpa oleh Bani Israel." Ada pun dalam ayat ni kan. Layaknya terompah dibanding dengan terompah. Sama je. Mana kita ni sama je dengan Bani Israel dulu. Sama je. Hingga seandainya ada di antara mereka yang menzinai ibunya di hadapan khalayak ramai, nescaya akan ada di umatku akan melakukannya. Ada je kalau orang zaman dulu ataupun orang yang tengok dalam TV ni kan. Orang dia berzina dengan mak dia, contohlah ini Nabi buat andaian akan berlaku pada hari ni. Maksudnya macam tu. Dan kita akan ikut je. Kan orang kita ni ikut je. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah menjadi 72 golongan. Bani Israel ni, orang Yahudi ni pecah pada 72 golongan. Dan umat aku akan berpecah menjadi 73 golongan. Lagi ramai, lagi banyak. Ada satu lebih. Seluruh golongan akan masuk neraka. Tengok, 73 ni akan masuk neraka kecuali satu. Maknanya 72 dalam neraka, satu tidak dalam neraka. Para sahabat bertanya, Alhamdulillah, "Wahai Rasulullah, siapakah satu golongan itu?" Beliau menjawab, "Golongan yang menjalankan ajaran yang saya dan para sahabat saya amalkan." So, Nabi kata hadis ni hadis sahih. Hadis hasan sahih. So, Nabi kata manusia ni akan berpecah, umat Islam akan berpecah seperti mana perpecahan berlaku di kalangan agama-agama langit yang dululah. Kristian, Yahudi memang berpecah banyak. Tetapi kita lebih banyak berpecah dan satu je yang benar. Dan yang paling menakutkan adalah Nabi kata 73 ni 72 dalam neraka. Walaupun dan celup dalam neraka masuk dalam syurga lah kan. Orang Islam kan semua ni. Orang mengucap kalimah syahadah ni. 72 dalam neraka Nabi kata. Tapi satu saja dalam syurga. Yang mana? Yang mana yang sahabat dia, yang ikut sahabat, yang ikut Khulafa' Rasyidin tadi. Jadi kita sebenarnya untuk jalan yang lurus ni, dan saya nak relate dengan bid'ah lah sebenarnya. Apa benda yang maksud bid'ah yang anda sebut tadi kan? Yang hadis sahih tu sebenarnya apa benda? Hadis sahih tu adalah hadis yang dibawa oleh sahabat Nabi lah. Hadis dhaif ni adalah hadis Nabi, sahabat Nabi tak sebut pun, ataupun ada masalah dalam perawi kan, ataupun hadis palsu. Sahabat tak sebut pun Nabi sebut. Dua ni kan, sahabat tak sebut pun Nabi sebut. Kenapa nak ambil macam tu lah? So, kita ambil benda yang paling stringent lah. Benda yang paling sahih. Barulah kita selamat. Dan sesuailah dengan apa yang kita sebut dalam solat kita kan. Ihdinas siratal mustaqim. Macam saya sebut takwa tadi kan. Kita baca takwa tak faham. So, hari ni kita nak memahami lah maksud takwa. Biar dia duduk dalam jiwa kita. So, bila kita solat nanti kan, kita solat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kata, ya Allah, janganlah saya ni di kalangan orang yang buat bid'ah. Janganlah saya di kalangan orang yang 72 jalan tadi tu. Saya naklah di kalangan satu jalan yang ikut sahabat Nabi. Macam tu. Dan mengikut sahabat Nabi, saya kena cari ilmu. Kan, kita baca hadis yang awal tadi kan. Saya nak ikut sahabat Nabi, saya nak cari ilmu. Saya nak faham agama ni. Melalui ilmu ni saya nak faham agama. Kan dapat seluruh kebaikan tu kalau kita faham agama. Dan antara kebaikan yang besar yang kita nak ni memahami hadis tadilah. Hadis yang kita sebut tadi. Tentang satu je golongan yang selamat. Yang ni golongan yang mengikuti sahabat Nabi. So, tu pertama. Nombor dua, jangan tertipu bila kita ada ilmu nanti. Orang akan sebut juga nama sahabat Nabi ketika dia bawa benda yang sesat. So, kita kena ada ilmu, bawakan agama kita daripada sahabat-sahabat Nabi, dan kita kena faham dia ada dia punya kaedah-kaedah dia ataupun disiplin-disiplin ilmu yang kita nak kena ikut. Sebab daripada disiplin ilmu itulah yang akan menjadikan hadis tu dhaif, sahih ataupun palsu kan. So, kalau kita faham yang tu dan kita sedang berada di sinilah, di jalan yang lurus ni yang kita doa ni kan, Allah sedang makbulkan doa kita. Daripada hadis ni kita baca ni, kalau kita ikut Nabi, kita jauhi bid'ah. Sebab sunnah yang sahih lawannya bid'ah. Kita sedang mengikuti jalan yang lurus ni, insyaAllah. Ini ada hadis lain, saya ingat ada 10 minit. Saya nak baca hadis yang panjang ni, satu ni. Okey, yang ni kot. Ada. Sekejap ya. Ada dua hadis yang panjang ni, kita nak baca. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi SAW. Mana 3 orang sahabat ni datang jumpa isteri-isteri Nabi. Sebab dia nak tahu. Dia nak tanya soalan kepada isteri-isteri Nabi. Sebab isteri-isteri Nabi ni yang paling dekat dengan Nabi kan. Dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasai hal tu masih sedikit. Mana 3 orang ni? Power 3 orang ni kan. Dia kata, tak banyak ibadat Nabi ni, cik. Mereka berkata, ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW. Bahkan, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga akan datang?
Salah seorang daripada mereka berkata, "Sungguh, saya akan solat malam selama-lamanya." Maknanya dia nak buat lebih daripada Nabi. Nabi tidur juga malam kan, dia tak nak tidur. Kemudian yang lain berkata, "Kalau begitu, kalau aku, sungguh saya akan berpuasa, setahun penuh nak puasa ni. Dan saya tidak akan berbuka, tak nak buka." Dan yang lain berkata, "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya, tak nak nikah pula." Macam orang Kristian buat kan, ya, pendiri dia buat. Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya berkata, Nabi kata, "Kalian ni, kamu ni kata begitu begini, adapun saya ni demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian." Maknanya di antara manusia ni Nabi lah paling takut kepada Allah sebab dia faham, dia tahu dekat dengan dia dengan Allah dan juga paling bertakwa. Sebut lagi perkataan takwa kan. Saya berpuasa dan juga berbuka. Nabi puasa dan juga berbuka. Nabi pun salat, saya pun semayang dan saya tidur dengan serta menikah wanita. Barang siapa yang benci sunnahku maka bukanlah lagi golonganku. So maksud hadis ni maknanya manusia ni akan ada juga di kalangan sahabat Nabi pun ada yang nak buat berlebih-lebihan ibadat. So ini nak cerita ibadat yang memang Nabi buat kan solat. Nabi tak solat sepanjang malam. Maksud dia walaupun ada benda yang memang zahirnya dalam agama ni nampak agama tapi tak ikut cara Nabi telah berada dalam bid'ah lah. Kalau ikut sini, barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Maknanya sunnah Nabi tu, dia ada juga faktor masa. Maknanya kena berehat, contoh macam tu. Tapi setengah orang dia melampaui batasan lah. Dia nak puasa, tak nak tinggal puasa. Dia nak solat sepanjang malam macam tu kan. Tapi kan kalau kita tanya orang tu, dia akan argue lah. Kan solat tu kan Nabi suruh. Dia pun cerita hadis-hadis lain-lain. Konteks kita bukan cerita tentang solat. Kita cerita Nabi malam dia tidur. Dia 1/3 malam dia bangkit. Kamu nak solat sepenuh. Termasuk dalam ni dan Nabi sendiri, Rasulullah SAW sendiri tegur orang tu. Macam tu lah. So, sedikit je nak buka supaya kita faham betapa stringentnya, betapa strictnya Rasulullah SAW. Sebab apa? Kalau orang buat ni, kalau Nabi tak larang orang ni buat macam ni, akan rosaklah agama hari ni. Orang akan tambah. So, dia kena ada satu satu disiplin yang kuat lah. Maknanya kalau macam kita sebut tadi ayat Quran tu, Allah kata jangan jangkau jangan cerita apa yang Allah tak cerita kan. Sama jugalah. Kalau Nabi kata 1/3 malam dia bangkit, 1/3 malam lah kita bangkit. Kita jangan buat benda pelik-pelik yang luar daripada apa yang Nabi buat. Walaupun kita sebut, kita kata agama lah kan dalam hadis yang lain, tapi kita kena ada kecerdikan sikit lah sebab kita kena letak compare apple to apple lah. Macam tu. Nombor 2, sebelum kita habis ada 7 minit lagi, kita baca hadis ni yang panjang ni. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey, betul. Telah mengkabarkan kepada kami Al-Hakam bin Al-Mubarak, kat mana ni? Aku mendengar daripada ayahku mewariskan hadis dari ayahnya, beliau berkata, kami biasa duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat Nabi yang dekat lah sebelum solat subuh. Jika mereka keluar dari rumah, maka kami pun berjalan bersamanya menuju masjid. Maknanya dia cerita, sebelum Abdullah bin Mas'ud ni keluar rumah, dia dah tunggu dah kat rumah. Imam Abdullah bin Mas'ud ni lah. Ni sahabat Nabi yang besar ni. Lepas tu, maknanya kalau subuh dia tunggu dah. Bila Mas'ud keluar, dia pun keluar sekali. Tiba-tiba kami didatangi oleh Abu Musa Asy'ari. Ni sahabat Nabi jugalah. Radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, adakah Abdullah bin Mas'ud ni telah keluar menemui kalian? Belum, maknanya Abdullah ni adalah rumah lagi, belum keluar lagi untuk solat subuh. Lalu beliau pun duduk bersama kami sampai Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumah. Setelah beliau keluar, kami pun bangun menemuinya. Abu Musa berkata, sahabat Nabi ni, Abu Musa Asy'ari berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, tadi saya melihat kejadian tidak pernah saya menyetujui, tak pernah setuju berlaku di masjid. Tapi tidaklah saya melihatkan ini yang baik." Maknanya dia tengok, pelik ni. Saya tak setuju benda tu berlaku. Ibadat tu orang tu tengah buat. Tapi saya tak nampak dia baik. Tapi saya nampak macam baik. Macam itulah, dia tak sure kan. Saya kata nampak macam baik, tapi saya tak setuju macam itulah. Tanya Ibnu Mas'ud, apakah itu? Abu Musa menjawab, jika engkau berumur panjang, maka engkau akan melihatnya. Saya melihat dalam satu kaum, sekumpulan orang di masjid. Mereka duduk di dalam bentuk halakah, dalam bulatan, sedang menunggu solat. Mana tengah solat ni, dia duduk buat bulatan. Pada setiap kumpulan halakah-halakah tersebut, dia pimpin oleh seorang lelaki, manakala di tangan mereka terdapat batu kerikil. Lalu pemimpin halakah tadi berkata, bertakbirlah 100 kali, maka mereka pun bertakbir 100 kali. Bertahlillah 100 kali, maka mereka pun bertahlil 100 kali. Bertasbihlah 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Ibnu Mas'ud bertanya, jadi apakah yang kamu katakan pada mereka? Sebab Ibnu Mas'ud ni ulama besar kan, maknanya macam guru dia lah, dia tanyalah. Habis tu, kau buat apa? Macam itulah kan. Abu Musa menjawab, saya tak buat apa-apalah.
kepada mereka. Sampai saya mengetahui pendapat daripada guru lah, pada imam lah, tentang apa yang bakal yang imam perintahkan lah. Ibnu Mas'ud berkata, tidakkah engkau katakan kepada mereka supaya mereka menghimpun keburukan-keburukan mereka? Maknanya Ibnu Mas'ud dia marahlah, kata, kiralah keburukan-keburukan kamu tu, dan kamu jamin bahawa kebaikan-kebaikan mereka tidak akan disia-siakan. Kemudian Ibnu Mas'ud pun menuju masjid, dia pergilah ke masjid tu, dan kami mengikutinya di belakang hingga kami sampai di tempat tersebut. Maka beliau mengambil tempat di antara mereka. Ibnu Mas'ud bertanya kepada mereka, apa yang kalian buat ni, gunakan ini? Mereka menjawab, kerikil wahai Abi Abdurrahman, kami bertakbir, bertahlil, bertasbih dengan menggunakannya. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah keburukan-keburukan kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun. Celaka kalian, wahai umat Muhammad, cepat sekali kalian binasa kerana melakukan perselisihan dari sunnah, bid'ah lah. Para sahabat Nabi kalian SAW masih ramai yang hidup, sahabat-sahabat ramai lagi hidup ni. Sementara baju Nabi pun belum lagi buruk. Periuk Nabi tu belum lagi retak lagi tu. Maknanya Nabi baru je meninggal ni. Dan mizak yang di diriku berada di tangannya. Adakah kalian merasa kalian berada di atas agama yang lebih benar berbanding dengan agama Muhammad SAW? Atau kalian ingin menjadi pembuka kepada pintu kesesatan? Maksudnya Ibnu Mas'ud ni marah sangat sebab orang tu buat benda yang bukan Nabi buat. Walaupun dalam keadaan ibadat kan, berzikir tadi kan, nampak? Maknanya sahabat ni sangat marah benda tu. Okey, saya ingat saya habiskannya, ada 3 minit ya. Mereka menjawab, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menghendaki melakukan kebaikan. Orang ni jawab kan, saya bukannya nak buat benda yang teruk, saya nak buat benda baik je. Nampak? Dia tidak mengikuti sunnah, tapi kita tengok pada konteks tu, sampai sahabat Nabi yang lain pun, Abu Musa dia pun macam dia tak sure, ni nampak macam aku tak setuju, saya tak setuju, tapi nampak macam baik kan. Sampai orang yang dekat dengan Nabi pun jadi confused. Menunjukkan bid'ah ni, kalau kita tak prime otak kita, kita akan rasa macam betul lah, kita keliru benda tu. Kalau ikut sahabat Nabi pun keliru kan. Tapi Abdullah Ibn Mas'ud ni yang dia faham lah, ini bukan sunnah Nabi. Ibn Mas'ud menjawab, berapa ramai orang yang menghendaki kebaikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, 2 minit ya, akan ada sekelompok orang yang baca Al-Quran tapi apa yang dia bacanya tidak melepapi kerongkong. Maknanya dia baca je lafaz Quran tapi tak faham pun. Demi Allah yang aku tidak tahu, sepertinya kebanyakan diri mereka itu adalah dari kalian. Dia kata, kamulah orang macam tu, kamulah orang yang baca Quran tak faham apa yang kamu baca. Amr bin Salamah berkata, kami melihat secara umumnya ramai di antara orang-orang yang berada di dalam halaqah itu adalah orang-orang yang menyerang kami dalam perang di hari bersama Khawarij. Maknanya orang tadi, orang yang buat bid'ah tadi tu pun sebab otak dia dah tak boleh nak fikir benda yang sunnah, dah tak apa betul kan. Dia tak boleh memahami yang mana sunnah sahih, mana yang bid'ah, dia buat benda bid'ah. Dia datang fitnah-fitnah lain, hujung-hujung lain. Tengok ni ujungnya dia bersama orang yang melawan sahabat Nabi atau melawan pada tabi'in yang betul ni. Hadis ni adalah hadis sahih. Disahihkan oleh Al-Albani bersama dia Khawarij. Okey, ada seminit je. Summary dia. Kita baca doa penutup lah. Tapi summary nak sebut tadi secara ringkasnya, hadis tadi tu Nabi sarankan supaya kita menjauhi bid'ah lah, dan juga kita mengambil sunnah yang sahih. Dan seperti mana yang saya sebut ke atas tadi kan, sunnah yang sahih ni datang daripada satu golongan tadi, golongan sahabat Nabi. InsyaAllah, saya ingat saya tutup kat sini. Next week kita akan baca hadis yang lain, supaya harapannya dalam sesi ni, mana yang baru sampai tu pun boleh tengok baliklah video ni, apa yang kita cuba sampaikan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Saya akan baca tasbih kafarah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci wahai Allah, dengan memuji Allah saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembahi selain Allah, dan saya memohon ampun kepada Allah, dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Suraidi.